sanad tu buat apa, tak guna dah, sebab kitab dah ditulis. Muslimin hadirin, muslimat hadirat, agak mungkin perbincangan kita malam ni agak mendalam. Saya nak sebutkan satu-satunya sistem yang mengenal pasti maklumat tu betul atau tidak adalah sanad. Sebab dalam agama lain, kenapa agama lain, fahaman lain, kitab-kitab mereka diselewengkan? Sebab tidak ada sistem sanad. Injil daripada siapa? Apa Bible daripada siapa? Bible ada yang boleh masuk US, ada yang hanya digunakan di US, ada hanya digunakan di Malaysia, tak boleh masuk US. Kan? Pelbagai. Kita semua sepakat. Kan? Kalau hadis yang paling tinggi dipanggil hadis mutawatir, dia bilangan yang meriwayatkan dalam jumlah yang mungkin, yang mustahil pada akal, mereka berbincang, bersepakat untuk berbohong. Tu kekuatan. Sebab tu kita bukan untuk bermegah. Bila kita berbincang dengan, kita belajar dengan guru kita, guru kita sebut dengan guru kita, guru kita sampailah dengan penyusun kitab, sampailah Rasulullah SAW, baru ada susu galurnya. Dia bukan macam hikayat berumah wangsa, Garuda main singgah di Kedah apa semua. Bukan. Tuan-tuan dan puan, hadis terbahagi kepada dua. Hadis Qudsi dengan hadis Nabawi. Hadis Nabawi, hadis Qudsi, ataupun hadis Nabi dengan hadis Qudsi. Yang susun kitab kita siapa ni? Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hebat setara mana Imam Ghazali? Masya Allah, hebat. Ada orang duk bincang juga, banyak hadis palsu dalam kitab dia. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita kena faham, likul kaedah bahasa Arab sebut, likulli maqamin maqal. Setiap orang tu ada perkataan yang sesuai kepada dia. Jangan ikut suka. Kalau kita nak condemn kawan kita sebelah rumah, boleh gagah lah, boleh tahan kira lah, sebab kita kenal. Imam Ghazali kita nak condemn, hang dengan Imam Ghazali siapa? Kitab Ihya Ulumuddin, karangan yang amat terkenal, sehingga para ulama meletakkan gelaran Qadal Ihya Quranan. Seakan-akan Ihya ni dekat-dekat nak sama dengan Quran. Dibaca, difahami, ditranslate. Menceritakan kalau dalam solat, dalam kitab Ihya menceritakan tentang solat, rahsia-rahsia solat cukup lengkap, bahkan sampai ke bab kenegaraan dan sebagainya. Imam Ghazali orang manusia yang hebat. Allah Ta'ala jaga karangan beliau. Tuan-tuan, kenapa cerita pasal Imam Ghazali? Sebab Imam Ghazali lah yang menyusun kitab yang kita nak bincang malam ni. Baru masuk tajuk. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, hadis Nabi dengan hadis Qudsi beza kat mana? Hadis Nabawi, lafaz dan makna daripada Rasulullah. Hadis Qudsi, makna daripada Allah, lafaz Rasulullah. Quran, lafaz dan makna daripada Allah. Kalau pakai telinga saja payah nak ingat sikit. Bukan nak kata kat siapa, nak kata kat siapa-siapa lah. Tuan-tuan, hadis Nabi, lafaz dan makna daripada Rasulullah. Mudah ya? Kan? Kalau awak telinga saja mu boleh ingat. Hadis Qudsi, lafaz daripada Rasulullah, maknanya daripada Allah. Quran, lafaz dan makna daripada Allah. Tu beza dia. Allah Ta'ala kata apa? Ya bna Adam, wahai anak Adam, ya abidad dinar wad darahim, inni khalaqtuhuma lakum litakulu bihima rizqi wa talbasu bihima thiyabi wa tusabbihuni wa tuqaddisuni thumma ta'khudhuna kitabi wa taj'alunahu wara'akum wa ta'khudhuna ad-dinar wad-darahim wa taj'alunaha fawqa ru'usikum. Hadis yang panjang. Perenggan yang pertama cerita pasal Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam. Kita dengan Nabi Adam ni jadi macam mana? Jadi macam anak dengan ayah.
Kalau kita dengan orang bukan Islam, kita nak kata dia musuh ke? Sabar dulu. Kita cuba tanya, Tok Wan hampa siapa? Kalau mereka tak boleh jawab, hampa pakai dulu lah Tok Wan kami. Tok Wan kami nama Adam, orang yang mula-mula dijadikan. Bila kamu boleh terima kata Tok Wan kita ni sama, maka kita tak sama jauh, kita tak lari jauh, kan? Bermaksud kita boleh bersatu. Ni duk marah, apa ni kawan dengan orang bukan Islam. Yang dia duk kawan tu tak apa, kan? Cerita pasal kawan dengan orang bukan Islam ni lama dah. Rasulullah dulu lama dah, kan? Dia panggil halful fudul, lama dah, tak apa, cukup. Allah Ta'ala jadikan, wahai anak Adam, Allah Ta'ala jadikan dinar dengan dirham. Dinar dengan dirham ni mata wang. Satu dinar kalau tak salah saya 384 ringgit. Sebab apa kena tahu? Kena tahu tuan-tuan. Sebab dinar dengan dirham ni mata wang yang digunakan dalam Islam. Okey. Satu dinar dulu boleh beli kambing. Satu dinar lah harga kambing sekarang. Bermaksud nilai dia tu tak jauh beza. Tu hebat tak hebat mata wang Islam. Kita kan main dolar, sat turun, sat naik, sat turun, sat naik. Okey. Allah Ta'ala jadikan mata wang untuk apa? Untuk kita cari rezeki, kan? Kemudian untuk kita pakai baju. Kemudian kemuncak kita menikmati rezeki, kita bertasbih dan membesarkan Allah dan mentakdiskan Allah. Bertasbih. Tasbih ni bukan sekadar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita melaksanakan seluruh arahan-arahan Allah dalam hidup kita. Okey. Wa rafa'tum buyutakum wa khafattum buyuti fala antum akhyarun wala antum ahrarun antum abidud dunya wajtima'u mithlikum kamithlil quburil mujassasah yura zahiruha malihan wa batinuha qabihan wa kadha tuslahuna linnasi wa tuhabbuna ilaihim bi alsinatikumul hulwah وأفعالكم الجميلة وتباعدون بقلوبكم القاسية وأهلكم الخبيثة يا ابن آدم أخلص عملك واسألني فإني أعطيك أكثر مما يطلب السائلون. Tuan-tuan, perkara yang pertama, perkara yang seterusnya, cerita pasal bila Allah Ta'ala kata fungsi, ahamiyah, peranan dinar dengan dirham tu untuk kita merasai kehidupan. Boleh tak rasa susah? Boleh. Boleh tak rasa payah, rasa senang sangat nak kaya? Boleh, kan? Imam Junaid, Sultanul Ulama, okey, baju pakai dengan kulit yang paling mahal. Salah. Kasut buat dengan emas. Kita siapa dengan emas? Kita kadang-kadang tak ada dah kot. Dulu-dulu bila cakap pasal tasawuf, kena pakai serban ada tek lalat, kena baju beli di Giant, kan? Tesco tak boleh, beli di Giant, lepas tu baju bandel. Tu salah, kan? Sebab zuhud bermaksud tarkus syubhah, meninggalkan perkara yang tidak jelas, haram ataupun halal. Imam Syafi'i rahimahullah, satu hari Imam Syafi'i makan banyak. Kawan saya main ugah saya, tuan-tuan perempuan. Okey, apa yang saya nak sebut tadi? Imam Syafi'i rahimahullah satu hari pergi rumah Imam Ahmad.
Makan banyak mana? Makan sungguh-sungguh ni. Makan sungguh, makan banyak. Sampai anak Imam Ahmad petikai. Apa ni? Muhammad bin Idris, guru ayah. Ya ayah cerita hebat sangat tu. Makan banyak. Imam Syafi'i kata apa? Lepas cerita panjang dipendekkan. Lepas baru kata Imam Syafi'i kata, ta'amul mu'min syifa. Okey, ta'amul mu'min syifa. Makanan yang disediakan oleh orang yang beriman adalah ubat. Lagipun aku tak makan 3 hari dah. Hari ni aku makan banyak. Tuan-tuan perempuan, harta yang dijadikan untuk kita rasa rezeki, kan? Kita rasa rezeki, dan rezeki kesenangan yang kita dapat tu untuk kita jadikan alat untuk kita tasbih dan mensucikan Allah. Sebab ada hadis yang lain menyebut kada faqri kufra, hampir orang miskin ni akan jadi kufur. Bermaksud kita ni kena jadi miskin semua ke? Tak. Kita kena jadi kaya. Kaya sungguh. Kalau para masyayikh di Yaman, kalau pergi rumah mereka, puji mereka, bagi kereta balik. Balik. Tak agak-agak. Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki rahimahullah, saya pergi satu hari, saya pergi buat haji kali kedua ke kali pertama? Kali pertama kot, 2012. Saya pergi, ada kawan saya hilang duit. Saya kata kat Syekh, kawan aku hilang duit. Dia kata tepi. Dia suruh saya pergi tepi. Orang pembantu dia mai bagi seorang 500 rial. 500 rial. Tuan-tuan, kalau 500 rial bagi ke orang, agak-agak kaya ke miskin? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, harta yang dijadikan bukan gunanya untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Rukun Islam, kalau kita mengucap tak boleh, tak kena duit. Tu pun kalau convert kena duit ke? Bayaran ni. Semayang nak sempurna kena pakai baju warna elok, kan? Kena bagi baju bagi elok. Ni baju poket herat sebelah, nak khusyuk macam mana? Kan? Orang tu tutup lepas herat mai lah. Tu. Macam mana? Pakai kena kemas, kan? Para masyayikh kalau kau belah-belah Mekah lah terutamanya, masya-Allah, serban dekat 1000. Serban saja. Tasbih dia tu, kan? Tasbih dekat 45,000. Syekh Sya'rawi rahimahullah, orang hebat lah, kan? Orang ulama yang mimpi bila kerajaan Mekah nak ubah Hijri Ismail, dia pergi jumpa Malik Fahad. Dia kata aku mimpi aku jumpa Nabi Ibrahim tahan maqam Ibrahim daripada dipindahkan. Nak kata apa? Tak berani. Syekh Sya'rawi, bila Malik Farouk pergi jumpa dia bagi tasbih yang diperbuat daripada permata. Tu maksud dia apa? Boleh kaya, tapi jangan lupa kat Allah. Boleh kaya, jangan lupa kat Allah. Nak pakai kata apa? Kata Jaguar, pakailah. Nak pakai kau terbang pun pakai, tapi jangan letak harta dalam hati, kan? Okey, Rasulullah kaya. Kalau Rasulullah nak kaya, terlebihlah malaikatus sama, malaikat daripada langit kata, ya Rasulullah, maukah ku turunkan semua khazanah-khazanah yang berada di langit? Kita mata kasar kita memang hujan yang turun, tapi hujan tu dia ada kalium, dia ada kalsium, dia ada magnesium, dia ada magnium, kan? Dia ada kalium. Dia bila air tu dia kena bumi, tu yang buat bagi jadi bahan jadi emas dan sebagainya daripada air tu lah, kan? Kita kurang mengkaji. Yang pertama, hadis ni penyusun kita menyebut tentang jangan kita jadi hamba dinar. Nak kerja teruk boleh, tapi jangan lupa sekurang-kurangnya amalan fardu. Semayang jangan lupa,
Kerja ni kerja. Kan? Kerja teruk lah. GST. GST pula lah. Kan? BP kat depa kan. Cukai nak kena bayar. Tak apalah. Saya pernah sebut. Saya kata kita kadang-kadang siapa nak marah, marah lah. Nak buat macam mana? Kadang-kadang kita kerja banyak bercukai lah. Jadi macam mana tak mau banyak cukai? Kembali kepada Islam. Islam tak akan kenakan cukai kepada orang-orang Islam. Jangan jadi hamba dina. Nak ligan dunia, nak ligan sampai gaji puluh-puluh ribu, boleh. Tapi jangan lupa, pertama sekali niat usaha nak kaya, nak bagi zakat. Minta maaf lah kan, gaya-gayanya saya berasa dalam masjid ni tak ada yang billionaire kan. Bab zakat ni susah tuan-tuan. Duit kita dapat 5,000 boleh lah kan. Cuma ada 14 juta. Zakat dekat berapa juta lah? Kalau 1 juta 25,000 kan. Cuba fikir, banyak kan ni kan. Boleh beli kereta kat cucu dah kan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu kita kena faham, nak kaya boleh, tapi niat yang pertama sekali kena banyak zakat. Sebab tu para ulama menyebut, ada satu buku yang saya sempat baca. Seorang guru menyebut, kalau nak kaya cepat, sedekah sebelum subuh. Sebelum subuh. Sedekah yang terbaik sebelum subuh. Saya sempat dengan Syekh Nuruddin di Mesir. Kalau kami nak ziarah makam malam, esok tu, malam tu Syekh dia kelas ni lah, dia kelas duit masa ni buruk, dah lah buruk, busuk dah. Dia kelas elok. Sehari esok jumpa orang minta sedekah, dia bagi duit elok, dia tak bagi duit buruk. Tuan-tuan, tu macam mana para ulama. Okey, yang pertama, yang kedua, yang seterusnya, hadis ni menyebut tentang jangan kita mengutamakan mata wang dunia lebih daripada kitab Allah. Kemudian jangan sampai menjadikan semata-mata harta tu mata pencarian kita. Tak mau buat kerja lain dah kan. Orang kata apa? Orang kata jom kita pergi Kelantan tolong bangsa banjir, dapat duit tak kan. Kalau minta maaf, para orang yang ada pengetahuan sikit, cakap lagi dapat surat tunjuk sebab. Cakap tak berani. Bab rotan baru ni, berapa orang terkali rotan boleh kan. Apa? Muru auladakum wahum bisab'in kan, wadribuhum wahum 10. Suruh anak umur 7 tahun. Imam Ghazali kata peringkat manusia 7. Sebelum 7 jangan duk marah, jangan duk pukul. Dia akan timbul dendam kat dia. Jangan duk pukul. 7, lepas pada 7 baru boleh marah. Ni anak 3 tahun conteng kereta baru beli, dia marah kat anak tu. Bukan tahu apa. Orang tua kata apa? Budak-budak perangan kepala lutut kita serdik kan. Astagfirullahalazim. Dah sungguh duk marah kat budak, boleh jadi apa? InsyaAllah dah ni. Puasa lama pula ni. Okey, rotan dalam Islam dia ajar 1 cm bulatan, ukur lilik. Diameter dia 0.5 cm. Kalau orang mengaji mat lah, saya pun ingat lupa. Okey, rotan tempat yang tempat berlapik rotan. Nak rotan, ulama sebut
kita kena pesan kat dia, jangan ulang kesalahan ni. Kalau ulang, saya tibai di tangan, jangan hentam tibai di muka, kan? Nabi sebut apa? Innallaha khalaqa bani adam min wujuhikum idza qataltum fabta'inu an wujuhihim fa innahu min awwali ma khuliqa bih, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Muka jangan kacau. Marah kat bini ambil basuh bunga, hantam di cermin kereta, marah kat kita, pecah cermin kereta. Jangan duk pergi tabuh di muka, kan? Sabar. Dengan pendidikan anak-anak, macam anak ramai sangat kita ni, duk ajak awal ni, kan? Pendidikan anak-anak, jangan pukul. Umur 10 tahun boleh pukul lah. Sampai bila boleh pukul? Sampai umur 14, 14 sampai 21 kawan balik, kan? Masa tu mereka duk cari markah, kan? Duk teringin kat siapa, anak siapa. Masa tu jadi kawan. Tadi pergi sekolah jumpa siapa, boleh kerak mesej sampai tengah malam. Mesej siapa, main tengok kan? Teramuk hang tak, kan? Okey, cari tahu lah. Jadi kawan. Sebab tu punca, kalau kau tuan-tuan terlibat dengan sekolah, punca masalah disiplin anak-anak pasal dia jauh dengan keluarga. Apa benda dia refer kawan dia, kawan dia tahu apa, kan? Astaghfirullahalazim. Apa yang saya nak sebut tentang mata wang dunia, jangan sampai kita membelakangkan Al-Quran. Kemudian jangan sampai kita membelakangkan arahan-arahan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, kan, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Kamu kena suruh anak-anak kamu, ahli keluarga kamu solat. Suruh, kan? Suruh. Allah Ta'ala sebut, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Iman dia baca, khatib dia baca tiap kali Jumaat. Yang pertama, Allah Ta'ala kata jauh daripada api neraka. Kita suluh dengan hadis. Hadis kata apa? Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Kena takut daripada api neraka walaupun dengan setengah kurma. Tuan-tuan pergi kedai jual kurma, sekilo RM4. Lepas tu ambil sebiji, belah, suruh dia timbang RM4. Tak sampai RM1. Kalau kita boleh selamat diri daripada neraka kurang daripada RM1, selamatkan diri. Makna suruh anak-anak sedekah. Anak-anak yang dah besar, dah kerja, jangan lupa pesan. Abang Long, kita menyakit tu, anak dia panggil abang, Abang Long, buh nama pikir 7 hari 7 malam, buh nama, kan? Panggil Abang Long, panggil nama. Sebab Imam Ahmad kata al-kalamud doa, kata-kata tu adalah doa. Bila kita buh nama elok, kita panggil, kita mendoakan dia. Ni dia panggil Abang Long. Okey, kita sebut nama dia. Gaji jangan lupa, sedekah jangan lupa. Kalau nak kaya sikit, sedekah aku banyak sikit. Okey? Kadang-kadang mak ayah macam tu. Kadang-kadang sedekahlah. Ayah duit pun tak cukup. Bukan aku suruh sedekah semua. Kalau iman hang kuat, tak apa sedekah semua, kan? Kalau tak apa nak kuat, sedekah sebab nama yang patut, kan? Kemudian Allah Ta'ala suruh kita apa? Al-adil wal ihsan. Dua benda yang penting, adil dengan ihsan. Jadi arahan Allah. Jangan kerana kita, kan, kita takut anak kita tak boleh nak mengaji, sampai tak boleh nak kata apa. Bila dia melangkah umur ke-14, jangan kata apa dah. Kalau kita tak pernah jentik sampai 14, jangan kata apa dah. Tak boleh nak buat apa dah. Tengok anakku Syazali, apa dia kata ayah dia? Kalau ayah kata kat saya, ayah buat saya macam ni 10 tahun lalu, ayah mungkin boleh ubah. Tapi saya dah besar, ayah buat macam ni pun tak guna.
Tuan-tuan perempuan, sebab tu Imam Ghazali letak elok 7-7-7-7. Okey. Adil dengan ihsan. Adil ni apa? Letak sesuatu kena pada tempat. Lawan pada adil dia panggil zalim. Okey. Adil bukan kesamarataan. Adil adalah letak sesuatu benda kena pada tempat. Kan? Kita duk kata adil, kita kena adil. Anak sulung kita bagi kereta, hak lain semua mana bagi kereta. Tu hak bongsu tu baru darjah 3 nak bagi kereta tak? Bagilah, kesian kat budak-budak, kan? Ha. Yang menyakit lah ni, duk bagi handphone. Bagi handphone canggih-canggih. Budak-budak lah pun dia pandai. Handphone cak ayam kokok dia tak mau. Dia nak handphone nak macam pok dia. Dia kecek pok dia. Ayah beli lah handphone lain. Apa ayah gaji ribu-ribu beli handphone, pakai handphone macam tu. Mana style ayah? Ayah dia pun sungguh pandai lah. Kan? Beli-beli handphone ayah bagi kat ayah lama tu, bagi kat saya. Kan? Tuan-tuan, dia macam-macam. Kesian kat anak. Okay, kesian kat anak sampai tak boleh payah nak berhubung. Tuan-tuan ikutlah. Kan, ikut umur. Kalau ambil SPM dah tu, bolehlah harap-harap. Tu pun orang-orang yang agak menjaga. Kalau handphone anak tu nak tidur, semua letak satu tempat. Mai ayah nak tengok ada apa dalam. Kan? Tapi masalah dia dengan telefon, dia tak tahu. Ayah dia tak tahu. Nak buka pun tak erti. Kan? Tu yang jadi macam-macam. Tuan-tuan, jangan sampai kita buru dunia dengan alasan biarlah dia pun nak belajar. Tu dia pun internet tu nak belajar, kan? Cukup bahaya. Cukup bahaya. Bukan nak kata anak kita tu jahat, tapi nak kata pengaruh luar tu banyak. Kita senang cerita, senang dalam surau ni. Berapa orang boleh cerita pasal sukan dalam Islam secara lengkap? Berapa orang boleh cerita pasal apa sukan yang Rasulullah main? Pening, menengung, balik rumah lagi menengung lagi. Itu baru sukan. Macam mana yang sukan permainan tarian perang yang Sayyidina Aisyah tengok dalam Masjid Nabawi dengan Rasulullah? Ustaz, saya baru masuk Islam, Ustaz. Baru masuk Islam. Ada orang masuk Islam ni. Kan? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita kena faham elok-elok. Okey? Jangan sampai kita menjadikan dunia semata-mata. Dunia adalah jambatan, mazra'atun lil akhirah. Syekh Idris Al-Marbawi sebut, jangan fikir suatu benda yang kecil itu adalah kecil kerana silap-silap dengan benda yang kecil itu akan membawa kita ke dalam syurga. Jangan anggap benda yang sikit, dosa yang kecil itu adalah kecil, takut-takut Allah Ta'ala murka pada benda tu. Muslimin hadirin, muslimat hadirat dirahmati oleh Allah, cerita tentang kita kena memuliakan Al-Quran. Dunia lah ni sembang piano, nak kata mengajak tak mengajak tak. Dunia lah ni bila sebut tentang Quran, kadang-kadang dia terlebih pula. Ada seorang, saya tak mahu sebut nama, dia kata, tuan-tuan duk mengaji apa tajwid tu, kita duk kena tahu Quran di sudut sains. Kena ke dia. Sedap. Kemas tu, kemas. Tuan-tuan, okey, kita nak mengaji tentang wave, kan? Maujul bahri yaltaqiyan. Dua ombak di dasar ayat dengan di luar ayat. Baca Fatihah tak betul. Faham Quran, faham. Tapi Quran Fatihah tak betul. Fatihah tak betul, sembahyang tak betul. Nak kira macam mana? Tuan-tuan, bukan senang, bukan ikut tembok, kan? Bukan ikut tembok. Sebab tu sepatutnya dia kata, tuan-tuan sekadar belajar tajwid bagus, tapi jangan mengaji tajwid saja. Tengok benda-benda lain sama. Tengok kesusastraan bahasa Arab yang Allah Ta'ala letak, kecantikan bahasa Arab yang Allah Ta'ala letak, kan?
kita ada sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ketiga ulang pula Ar-Rahman Ar-Rahim. Pasal apa? Syekh Qutb sebut Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah sifat yang kasih sayang Allah. Yang Allah Ta'ala nak menyatakan kepada kita kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah ni lah Allah Ta'ala bagi nikmat, Allah Ta'ala ciptakan keseluruhannya. Kalau bulan lepas, bulan Maulidur Rasul, cerita pasal kasih sayang Allah yang Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu rahmat, kasih sayang Allah, kasih sayang, kan? Okey. Sebab tu tuan-tuan, kita kena faham Al-Quran. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis ni, ramai manusia, wahai anak Adam, kamu mengambil dinar dan dirham, letak di atas kepala kamu, jadikan perkara yang paling utama, sehingga membesarkan rumah kamu tu lebih penting daripada kamu, daripada rumah kita, rumah Allah. Allah Ta'ala sebut wa khafattum buyuti. Tuan-tuan puan, para salafun as-salih meletakkan syarat, kalau siapa nak jadi baik, wajib 5 waktu, sekurang-kurangnya 3 waktu ada di masjid. Kan? Okey, kita ambil berat lah bab ni. Kadang-kadang kita tak ambil berat, kadang-kadang kita ambil berat, alhamdulillah. Kalau kadang-kadang kita tak ambil berat tu, itu kita kena cuba. Kita letih kerja, ustaz, letih. Ustaz tak apalah mengajar. Kami kerja kilang ustaz, shift 12 jam. Bayang di rumah, kan? Bayang di rumah. Apa abang kat bini, sayang, tunggu abang balik, kita sembahyang sekali, kan? Okey, ajak anak sembahyang jemaah. Ada kajian menyebut kebanyakan pasangan yang bercerai, kebanyakan dia tak sembahyang jemaah sekali. Apa yang dia kata kat Hakim? Tuan Hakim, suami saya ni tahu macam mana? Hakim, saya awak jadi apa? Tak pernah sembahyang depan saya. Laki apa macam ni? Habis. Nak kata apa? Nak jawab apa? Nak kata hang kemat lagi? Kata tuan-tuan perempuan dalam rahmati Allah, hubungan kita dengan rumah Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 7 golongan yang Allah Ta'ala lindung pada hari tiada lindungan selain lindungan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hati dia ada hubung kait dengan masjid. Kita dengan masjid ni, dia punya Swiss dia kat mana? Swiss dia kat semayang. Swiss kat semayang tu kat mana? Kelazatan menunaikan solat. Macam mana kita nak dapat kelazatan melakukan solat? Yang pertama sekali, saya pernah sebut dalam surah ni kalau tak salah, saya main dulu bulan Ramadan. Kita kena usaha faham apa yang kita baca. Yang kedua, kita kena hadirkan hati. Kalau boleh, sebelum semayang, tak kata kat siapa lah, kata orang yang sepatutnya, sebelum semayang jangan duk menyimbang. Main semayang, terus main tempat semayang. Sebab dia feeling dia tu, dia kena kat situ, dia charge dia kat situ. Nabi Sayyidina Aisyah kata, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh. Seakan-akan dia tak kenal kami, kami tak kenal dia. Masa Rasulullah dekat semayang. Sedangkan Rasulullah ni manusia yang paling ramah, kan? Semua sahabat Nabi kata, aku orang yang paling Rasulullah hargai, Rasulullah bagi perhatian, akulah tu. Tapi masa dekat semayang, Rasulullah macam Sayyidina Aisyah, satu-satunya isteri yang Rasulullah kahwin ni anak dara. Itu Rasulullah kata, Sayyidina Aisyah kata, dia tak kenal aku tak kenal dia. Bayang, tuan-tuan, banyakkan amalan sunat, banyak zikir. Kalau boleh, cuba teriak, kan? Tok Imam baca, kan, wal adiyati dhabha. Tok Imam tak Hafiz kan, ulu albab, kan? Tok Imam baca wal adiyah.
wal adiyah ni maksud apa? Pergi buka tafsir, buka. Oh, tu Yasin kita dah baca berapa puluh tahun dah. Pasal apa Allah Ta'ala mula dengan Yasin? Awak tak mula dengan Dad, Sad. Tu dia panggil ahrufil muqata'ah, huruf yang potong-potong. Untuk apa? Lijalbil husnul istima', untuk nak tarik perhatian. Huruf ya kita tak guna, huruf sin kita tak guna. Yasin pun ada kawan kita nama Yasin, tapi kita tak pernah mula perkataan kita dengan Yasin. Toha kita tak pernah mula, Allah Ta'ala mula untuk kejut. Toha sedap, Toha sedap, kan? Ada orang buat ubat lagi, bomo Toha, Yasin, Kaf, Ya, Ain. Tuan-tuan perempuan kena faham Al-Quran, hati kena dengan masjid. Anak kita gamak-gamak kita boleh jaga buat main masjid, no? Kalau jenis buah, jenis londeh ke orang, kena bagi orang jaga, kan? Sebab dua golongan yang Rasulullah kata jauhkan daripada masjid: orang tua yang out of control, kita tak boleh control; anak yang kita tak boleh control. Sebab menjaga supaya masjid itu tidak dicemari. Bagus buat main anak masjid, tapi duk piu lari. Kalau dia nak lari, jangan lari di depan, lari di situ, kan? So orang tengok. Okey, kunci pintu, jangan bagi dia keluar. Nak main boleh, kita menjinakkan mereka dengan masjid. Kemudian bagi sistem hadiah. Apa panggil anak kita, kalau tak lari abah bagi hadiah, kan? Sebab kadang-kadang lama-lama sekali anak kita ni kena ajak dengan hadiah. Lama-lama sekali lah, jangan selalu sangat. Kemudian bagi dia i'rab dengan orang main masjid. Saya pergi Mekah 3 minggu lepas, saya jumpa budak orang Mekah. Dia orang Madinah, nama dia Mish'an, keturunan Bani Khuzaimah. Antara sebab turun ayat dalam surah Al-Fatih kalau tak salah, anak dia orang kaya lah, kan? Hari Jumaat main Jumaat di Mekah. Dia main hari Khamis petang, tidur di hotel. Saya kata hotel tu berapa? Dia kata 900. Oi, main tidur hotel 900 semalam. Main Jumaat balik Madinah. Anak dia bawa ayam kotak. Ada Arab Mesir ni banyak susah. Dia suruh anak dia bagi yang kotak tu kat Arab Mesir tu. Anak dia tak mau. Dia bawa keluar duit daripada poket dia. Dia kata, nah, ayah beli ayam kotak tu. Ambil. Anak dia ambil duit tu, dia ambil yang kotak tu, dia bagi. Ni tengok ni, ayah bagi kat apa kawan kamu ni. Tuan-tuan, bagi dekatkan diri, dekatkan anak-anak kita dengan masjid. Dan kita pun kena ada tarikan ke masjid, kan? Muslimin hadirin, sebab Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi pada malam ni yang kita baca, kita jangan sampai kerana harta kita melebihkan rumah kita daripada masjid kita. Masjid kita bagi selesa. Apa yang tak cukup, kan? Aircon tak cukup, bubuh. Kau nak bagi sejuk sikit ke mai? Mayang sampai terlena, kan? Tu ngarut pula, kan? Selesa, apa tak selesa? Semua sejuk dah, tapi tak apa nak wangi. Pakai himpun duit beli minyak wangi. Masjid kita bagi wangi. Cari minyak wangi yang orang duk pasang di Mekah, kan? Bau rasa zauq tu, bau rasa perasaan, feeling tu main. Sebab tu para ulama, kalau tak salah, kalau saya selalu teringat majlis pengajian kami di Mekah dulu dengan Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Tak ada color lain. Bukan kira hijau dengan biru ni. Dia hijau dengan putih. Dia punya apa ni dia. Masuk tu Masya Allah, bersih, cantik. Lepas tu dia akan pasang bakhur. Dia akan bakar kayu yang wangi tu. Wangi semua bak. Sebelum baca hadis Bukhari tu, pasti minyak wangi tu.
Cari. Lepas tu sebelum tu edak apa luban dakar. Getah anggur tu dia orang bancuh dalam cawan tu untuk kuat ingatan. Minum sikit panas-panas tu baru mula. Qala haddatsana. Baru kita teringatlah, masya-Allah. Setiap kali saya buka saya akan pergi Hayrus Saifah. Tuan-tuan, kita kena cuba bagi masjid kita, surau kita ada daya tarikan. Kita nak buat macam mana? Buat macam mana? Masjid kat Kulim satu tu dia buat wakaf spek mata. Bagus syarikat tu, saya lupa dah. Bagus. Setiap tahun dia hantar pekerja dia pergi luar negara, pergi berjalan. Semua dia akan hantar pergi umrah. Ada satu masjid yang saya mengajak dulu, surau naik taraf jadi masjid. Dia bagi cermin mata. Kok pakcik-pakcik hak tahu apa nak apa clear, dia bagi apa cermin mata untuk test pergi ambil free. Tu. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, jangan kerana harta dunia kita melebihkan rumah-rumah kita. Jangan kerana harta dunia kita membelakangkan hukum-hukum Allah. Jangan kerana harta dunia kita membelakangkan hukum-hukum yang ada dalam Quran. Cuma masalah kita ialah kita banyak tak faham tentang Al-Quran. Lepas tu nak macam mana? Belajar. Gamak tak boleh nak beli kitab, tak apalah, main telinga pun tak apa dah. Kan? Malaikat tangkap gambar. Orang yang mengaji. Alhamdulillah. Saya nak kena balik lah. Tuan-tuan perempuan, ada orang main rumah lupa. Tak saat nak main pun dia ustaz tak ingat. Kawan kita pun kata, ustaz janji lama dah. Saya ingat dah janji lama dah. Saya duk faham kata hari Isnin. Apa orang tu ni tak tempoh-tempoh lagi. Rupanya Rabu. Dapat nak main. Buat main lah. Tak apalah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, yang saya nak tegaskan perkara yang pertama, hadis kita kena belajar. Belajar berdasarkan cara-cara dia, berdasarkan guru-guru ustaz kita yang pernah mendalami ilmu hadis, dan ada tata caranya mempelajari ilmu hadis. Macam tu juga tafsir, supaya kita tak terbabas. Kalau yang mengajar hadis mempertikaikan sistem sanad, itu adalah sesuatu yang amat bermasalah. Kerana sistem sanad adalah sistem keselamatan konten maklumat yang ada dalam hadis. Sebab tu Imam Ibn Mubarak sebut, laulal isnad laqala man qala ma qala. Kalaulah bukan kerana sanad, seseorang tu akan kata apa ikut suka dia nak kata. Kan? Apa Syekh Allahumma salli ala sayyidina Al-Hindi menyebut al-isnadu minad din. Sanad itu daripada agama. Sebab tu tuan-tuan, bila kita mempelajari hadis, kita akan lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis itu menerangkan apa yang tersurat di dalam Al-Quran, apa yang menterjemahkan Al-Quran. Kadang-kadang dan orang yang tolong kita untuk faham Al-Quran dan hadis adalah para ulama. Kadang-kadang manusia ada juga dia berasa dia pandai, dia boleh baca terjemah, dia kata aku boleh dah. Sedangkan kemampuan para ulama jauh lebih kita. Kalau nak dibahasakan, minta maaf kalau tak sesuai, tak hidung mereka tu lebih mulia daripada kita. Kan? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau bincang tentang Muhammad bin Idris bin Syafi' bin Sa'ib, orang yang kalau dalam satu kuliah dia mengajar tentang sastra, ahli sastra akan belajar duduk macam mana sastra bahasa Arab yang betul. Dalam duduk majlis yang sama, para doktor akan belajar macam mana cara rawaitan yang betul. Ahli tafsir akan duduk macam mana tafsir yang betul. Ahli hadis macam mana hadis yang paling sahih. Tu satu majlis. Nak cerita pasal Imam Syafi'i, anak murid dia Imam Haramain, 2 minggu sebelum majlis Imam Haramain mai tunggu dah. Sekali majlis Imam Haramain berlaku, ada orang yang pengsan, ada orang mati bila cerita pasal neraka, pasal syurga, terlalu asyik nak masuk syurga sampai mati. Tuan-tuan, kita nak balik macam kita? Jangan. Sebab tu tuan-tuan, usahalah untuk memahami
apa-apa yang ditinggalkan oleh para ulama. Semoga-moga kita mampu untuk bersama dengan mereka di syurga Allah. Qul qul ya za astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alim ta'wil. Allahumma hadina wa hdi bina wa ta'ala sabila min ihtada wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.